Okay, let's go. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 2 Miri ingin membentangkan tugasan kumpulan yang bertajuk Strategi Komunikasi dan Perhubungan Antara Budaya bagi kursus SCCAJ 3123 Komunikasi Perundingan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Encik Steve Anak Giri nombor metrik 296459, Puan Zubaidah binti Ghazali Hamzah nombor metrik 295939, Encik Andrew Anak Lipa nombor metrik 296459 dan saya Maisarah binti Samad 296392. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Perundingan antarabangsa merupakan elemen penting dalam pentadbiran awam kerana melibatkan kerjasama dasar, ekonomi serta hubungan antara budaya. Namun, perbezaan budaya antara Malaysia dan Amerika Syarikat sering menimbulkan cabaran komunikasi seperti perbezaan bahasa, gaya komunikasi dan salah tafsir isyarat bukan lisan. Di Malaysia, bahasa Inggeris bukan bahasa ibunda negara kita kerana bahasa ibunda negara kita ialah bahasa Melayu. Di negara kita, bahasa Inggeris hanya digunakan sebagai bahasa kedua. Penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami dialek bahasa badan serta meniru gaya pertuturan mereka demi melancarkan interaksi perundingan. Pelaksanaan strategi ini bukan sahaja meningkatkan kesefahaman dua halak, malah membina keyakinan dalam kalangan perwakilan antarabangsa. Situasi ini menegaskan bahawa dalam kursus komunikasi perundingan, bahasa bukan hanya digunakan sebagai medium pertuturan tetapi merupakan alat strategi yang mampu merapatkan jurang budaya, mengurangkan konflik dan memudahkan hubungan profesional jangka panjang diwujudkan. Dalam pembentangan ini, kami akan membincangkan dua tindakan utama persediaan perundingan, 3 strategi komunikasi antara budaya dan 2 refleksi etika serta profesionalisme. Hai, salam sejahtera. Saya Andrew Anak Lipa, pemegang nombor metrik 296459. Untuk bahagian ini, saya akan menerangkan dua tindakan utama dalam rundingan antarabangsa yang perlu dilakukan oleh perunding sebelum rundingan dijalankan. Kedua-dua tindakan ini melibatkan persediaan awal yang sangat penting kerana ia bertujuan untuk mengurangkan salah faham budaya dan membantu rundingan berjalan dengan lebih lancar dan berkesan. Dua tindakan utama tersebut ialah analisis budaya dan perancangan strategik. Bagi poin yang pertama, iaitu tindakan 1, analisis budaya, perunding perlu membuat analisis budaya pihak lawan, khususnya budaya Amerika Syarikat. Perunding perlu memahami nilai budaya, gaya komunikasi serta perbezaan antara budaya konteks tinggi seperti Malaysia dan budaya konteks rendah seperti Amerika Syarikat. Pemahaman ini sangat penting kerana perbezaan budaya boleh menyebabkan salah faham, konflik dan salah tafsir mesej semasa rundingan. Sebagai contoh, wakil dari Amerika Syarikat cenderung berkomunikasi secara lebih berterus terang, manakala budaya Malaysia lebih menekankan kesopanan dan maksud tersirat. Jika perbezaan ini tidak difahami, rundingan boleh menjadi tegang dan kurang berkesan. Oleh itu, analisis budaya membantu perunding menyesuaikan gaya komunikasi dan mengelakkan kesilapan komunikasi yang boleh menjejaskan hubungan dua halak. Manakala, untuk slide yang kedua, tindakan 2 iaitu perancangan strategik
Sebelum rundingan bermula, perancangan ini merangkumi penetapan objektif yang jelas, penentuan batna serta penyelarasan peranan dalam delegasi. Dengan perancangan yang rapi, perunding dapat kekal yakin, bersikap profesional dan mampu mempertahankan kepentingan negara semasa rundingan dijalankan. Selain itu, perancangan strategik juga membantu perunding bersedia menghadapi pelbagai kemungkinan hasil daripada rundingan, sama ada berjaya atau sebaliknya. Poin yang seterusnya iaitu perancangan strategi delegasi dan penetapan objektif. Pertama, perancangan strategik memastikan delegasi bersedia dengan persediaan dalaman yang kukuh sebelum memasuki rundingan. Ini termasuk kefahaman yang jelas tentang isu, pendirian negara serta had rundingan yang dibenarkan. Kedua, perancangan strategik dapat mengelakkan delegasi daripada dimanipulasi oleh pihak lawan atau tersasar daripada matlamat asal. Tanpa perancangan yang jelas, delegasi berisiko membuat keputusan secara reaktif dan terpengaruh dengan tekanan semasa rundingan. Ketiga, perancangan strategik membantu mempertahankan kepentingan negara melalui penetapan objektif yang jelas, realistik dan tidak bercanggah antara satu sama lain. Dengan ini, setiap keputusan yang dibuat adalah selari dengan kepentingan nasional dan dasar yang telah ditetapkan. Poin yang seterusnya iaitu penetapan objektif matlamat dan batna selain perancangan strategik. Penetapan objektif matlamat dan batna juga memainkan peranan yang sangat penting. Dari segi objektif dan matlamat, ia membantu mengurangkan ketegangan semasa rundingan kerana perunding mempunyai hala tuju yang jelas. Ia juga membolehkan perunding mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pihak lawan serta menyelesaikan isu secara lebih konstruktif dan rasional. Seterusnya ialah batna iaitu Best Alternative to a Negotiated Agreement. Batna merujuk kepada pilihan terbaik sekiranya rundingan awal gagal mencapai kata sepakat. Kepentingan batna adalah ia meningkatkan keyakinan perunding kerana perunding tidak berada dalam keadaan terdesak untuk menerima tawaran yang tidak menguntungkan. Dengan adanya batna, perunding tahu bila perlu meneruskan rundingan dan bila perlu menarik diri. Oleh itu, perunding perlu jelas tentang perkara yang boleh dikompromi serta alternatif lain yang tersedia sekiranya tiada persetujuan dapat dicapai. Justru itu, perancangan strategik yang kukuh bersama penetapan objektif dan batna yang jelas bukan sahaja meningkatkan keberkesanan rundingan tetapi juga memastikan kepentingan negara sentiasa dilindungi. Dengan itu, saya tamatkan bahagian pembentangan saya dan saya menjemput rakan seterusnya untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zubaidah binti Ghazali Hamzah dengan nombor metrik 295939. Di bahagian saya pula, saya akan membentangkan berkenaan dengan strategi komunikasi antara budaya. Ianya bermaksud jurang perbezaan budaya merangkumi gaya komunikasi, bahasa dan juga pandangan dunia yang berbeza. Delegasi perlu peka terhadap sensitiviti setempat untuk mewujudkan hubungan yang baik dan juga mencapai kata sepakat. Cabaran komunikasi perlu ditukar menjadi peluang strategik bagi menjamin kejayaan rundingan. Strategi komunikasi antara budaya terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah strategi penginapan komunikasi iaitu CAT. Ianya berdefinisi bermaksud menyesuaikan gaya komunikasi semasa
berinteraksi untuk mencapai hasil sosial tertentu. Kelebihannya adalah untuk mewujudkan hubungan akrab, meningkatkan credibility dan juga mengurangkan risiko salah tafsir. Dua teknik utama yang digunakan adalah konvergensi, iaitu meniru gaya komunikasi pihak lawan, iaitu contohnya menyesuaikan dialek atau bahasa badan untuk membina kesamaan dan juga kerjasama. Manakala teknik yang keduanya adalah divergensi, iaitu mengekalkan gaya sendiri untuk menegaskan identiti untuk autoriti, iaitu kurang sesuai dalam rundingan harmoni. Strategi komunikasi antara budaya yang kedua adalah strategi komunikasi eksplisit. Definisi ini adalah menyampaikan maklumat secara jelas, berterus terang, terperinci dan juga tanpa kiasan. Kesesuaiannya adalah sangat efektif apabila berhadapan dengan budaya konteks rendah seperti Amerika Syarikat. Kesan positifnya adalah meminimumkan risiko kesilapan mentafsir niat dan juga menjimatkan masa kerana tidak perlu menghuraikan maksud yang tersirat. Strategi yang ketiga pula adalah strategi metakomunikasi dan juga teknik pengesahan. Ianya bermaksud berkomunikasi tentang proses komunikasi itu sendiri, iaitu contoh menjelaskan makna isyarat bukan lisan. Teknik pengesahan ini menegaskan pemahaman akan selari dengan maksud asal penyampai. Tujuannya adalah untuk mengurangkan tahap ketidakpastian dalam rundingan berisiko tinggi. Sekian, terima kasih daripada saya. Salam sejahtera, saya Steve Anak Giri, pemegang nombor metrik 296524 akan membentangkan dua refleksi etika dan profesionalisme. Jujur dan berintegriti dalam komunikasi. Poin yang pertama, prinsip utama adalah perunding perlu sentiasa telus dan mengutamakan maklumat yang benar walaupun berhadapan tekanan untuk mencapai perjanjian. Manakala poin yang kedua, tanggungjawab profesional meliputi aspek menjaga kerahasiaan maklumat sulit, menepati janji, dan bersikap adil dalam setiap rundingan. Refleksi pengalaman, kesedaran muncul apabila kumpulan berdepan tekanan untuk hanya menyampaikan maklumat terpilih kepada wakil AS demi persetujuan awal. Pengajarannya, ketulusan mungkin melambatkan proses, namun ia adalah asas penting untuk membina kepercayaan dan hubungan harmoni jangka masa panjang. B pula, sensitiviti budaya dan saling hormat menghormati. Definisi kepekaan terhadap perbezaan norma, gaya komunikasi dan cara membuat keputusan antara budaya yang berbeza. Ciri-ciri perunding profesional adalah mempunyai tahap kesabaran yang tinggi, sifat empati, serta kemahiran mendengar dengan baik. Kepentingan adaptasi, kemampuan menyesuaikan gaya komunikasi dengan budaya asing dapat meningkatkan keberkesanan rundingan dan hasil kerjasama. Refleksi pengalaman, pada mulanya delegasi Malaysia merasa kurang selesa dengan gaya komunikasi wakil AS yang terlalu terus terang. Setelah menyesuaikan diri, delegasi menyadari itu adalah norma budaya mereka, membuktikan kawalan emosi. Penghormatan budaya sangat penting untuk komunikasi berkesan. Secara kesimpulannya, perunding adalah proses interaksi strategik yang memerlukan gabungan teori komunikasi, kepekaan budaya, dan adaptasi yang tinggi. Persediaan rapi melalui analisis budaya dan penentuan makna adalah kunci untuk mempertahankan kepentingan negara. Integriti dan sikap saling menghormati membentuk perunding antarabangsa yang berwibawa dan menjamin hubungan diplomatik yang stabil. Sekian saja dari kumpulan kami. Terima kasih.